السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 977 masuk dalam bab yang baru, bab redha terhadap hukum Allah. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Maimun bin Mahran yang berkata, saya diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz supaya datang kepadanya tiap bulan 2 kali. Maka pada satu hari ketika saya akan datang kepadanya, dia melihat aku dari atas tingkat rumahmu. Lalu ia mengizinkan padaku sebelum sampai di muka pintunya. Maka langsung saya masuk, sedangkan ia duduk di atas permadani dan sandarannya sambil mengangkat gamisnya. Lalu saya memberi salam dan dijawabnya, sambil menyuruh dekat sehingga berada di atas tempat duduknya. Lalu bertanya kepadaku tentang gubernur-gubernur, wali-wali kota dan polis-polis dan penjara-penjara serta berlakunya syiar agama, sehingga bertanya apa yang mengenai urusanku sendiri. Dan ketika saya akan bangun keluar, saya sempat bertanya, ya Amirul Mukminin, apakah di dalam keluargamu tidak ada yang dapat mewakili engkau dalam hal-hal ini dan mencukupi keperluanmu? Jawabnya, wahai Maimun, cukup untukmu dari dunia ini apa yang dapat menyampaikan kamu ke tempat tujuan. Kami sekarang di sini dan esok di tempat lain. Lalu saya keluar meninggalkan. Jadi sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam bab ini kita bicarakan redha terhadap hukum-hukum Allah. Jadi diceritakan dalam ini mengambil sanad daripada Maimun bin Mahran yang beliau ketika itu berada pada pemerintahan seorang pimpinan Umar bin Abdul Aziz, yang pemimpin yang terkemuka. Jika tak salah ingatan saya lah, kalau saya salah tolong betulkan, Umar Abdul Aziz ni dia titisan daripada kisah yang berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kisah yang mana pada satu hari seorang budak yang disuruh oleh ibunya menjual susu, dan itulah kerjanya hari-hari pun jual susu. Salah seorang pelanggan yang membeli susunya ialah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi satu hari susu tak cukup. Jadi kata anak dia, susu ni sedikit, jika dijual tak sempat Sayyidina Umar nak beli, khalifah nak beli. Jadi ibu dia mencadangkan supaya dicampurkan dengan air, dengan segantang air. Jadi susu tu dia kata kalau dicampur dengan air sempat sampai untuk dibeli oleh khalifah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar bukan tahu, kata mak dia. Jadi anak itu menjawab, wahai ibu, bagaimana dengan Allah? Jika Sayyidina Umar tidak ketahui, tapi bagaimana dengan Allah?
Jadi saya nak sebut ni bukan apa, cerita tu anak perempuan tu bila besar berkahwin ni, di keturunan dia ni lah dapat Umar Abdul Aziz. Jadi punya hebatnya anak perempuan ni dipilih, maka Sayyidina Umar telah pun mengkahwinkan berlaku ni dapat zuriatnya Umar Abdul Aziz, seorang pemerintah yang begitu hebat, yang begitu digeruni oleh musuh, yang dia taat menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan ya. Jadi Umar Abdul Aziz ini datang kepadanya tiap-tiap bulan 2 kali. Maka pada suatu hari ketika saya akan datang kepadanya, melihat aku daripada atas tingkap rumah, lalu ia mengizinkan padaku sebelum sampai di muka pintu, maka langsung saya masuk dengan duduk di atas permadani dan sandarannya sambil mengangkat gamisnya. Lalu saya beri salam dan dijawab sambil menyuruh dekat sehingga berada di atas tempat duduknya, lalu bertanya kepadaku tentang gubernur-gubernur, wali-wali kota dan polis. Jadi siapa bertemu siapa ni, Maimun bin Mahran menceritakan diperintah bertemu dengan Umar Abdul Aziz. Jadi itulah melihat dia style orang Arab ni tuan-tuan, bila masuk dia duduk, dia bagi hiasan dari atas permadani, dan sofa dia tak ada kaki, sofa dia duduk bantal apa semua, duduk menyandar gitu lah. Dan sampai sekarang ni pun kalau kita pergi memang dia macam tu lah. Kita orang Melayu dia tak mau duduk atas bantal, dia tak bagi kan. Duduk atas bantal dia diikut. Jadi dia orang duduk gitu lah. Jadi bila duduk di ruang tamu apa semua, duduk khaskan di ruang tetamu duduk ni, lalu ditanya kepada dia, dah diberi salam apa semua, dan ditanya tentang gubernur-gubernur ya, yang dilantik di bawah jajahan pemerintah Umar bin Aziz, wali-wali kota, di kalangan ketua-ketua, tuk-tuk pengulu, polis-polis, ketua-ketua daerah, dan ditanya penjara-penjara serta berlakunya syiar agama, sehingga bertanya apa urusanku sendiri, urusan Maimun. Dan ketika saya bangun keluar, saya sempat bertanya, ya Amir Mukminin, apakah di dalam keluargamu tidak ada yang dapat mewakili engkau dalam hal-hal ini dan mencukupi keperluan kamu? Maka jawab, wahai Maimun, Umar bin Aziz kata, cukup untukmu dari dunia ini apa yang dapat menyampaikan kamu ke tempat tujuan. Kami sekarang di sini, ada esok di tempat lain, lalu saya keluar meninggalkan. Jadi maknanya pertemuan daripada seorang yang di bawah pimpinan Amir Mukminin Sayyidina Umar bin Aziz. Dia bila berjumpa, dia tanya ni habis, bagaimana kedudukan gubernur-gubernur yang diamanahkan, wali-wali kota, di kalangan orang yang diamanahkan menjaga di pekan-pekan, polis-polis dan penjara-penjara, serta berlakunya syiar agama, macam mana keadaan berlaku hukum mahkam. Itulah menunjukkan kata pemerintah Islam yang adil. Dia bertanya perkara-perkara yang dituntut dalam pemerintahan. Jadi bila kita melihat di situ, agak berbezalah dengan kita hari ini. Kita hari ini tanya, tak tahu lah apa yang kita buat. Jadi dia bertanya mungkin dalam perkara-perkara yang lain daripada itu. Jadi bagi Islam melihat itulah kebaikannya pemerintah Islam, maka dia menitik beratkan dalam persoalan ini. Tanya apa, macam mana berlaku dalam pemerintahan, dalam mentadbiran di bawah mereka-mereka yang dilantik. Jadi dulu pun ada polis-polis juga. Ditanya atau polis-polis itu macam mana menjalankan tugas betul ke tak, di penjara-penjara macam mana. Orang yang telah di syiar agama yang telah dijalankan macam mana. Jadi semua dia ambil tahu, dia ambil kira. Jadi bertanya tu bukan apa, bertanya tu nak pasti bahawa mereka ni sentiasa dalam keadaan berada pada
menjalankan sebagaimana yang diperintahkan pada hukum Allah, dapat menepati dengan kehendak tuntutan-tuntutan yang ada dalam syiar ataupun dalam syariat agama Allah. Dia tak nak berlakunya penyelewengan dalam pemerintahan. Ini kita ni tuan-tuan, itulah dalam kehidupan kita pada hari ini, dalam suasana negara kita, dalam masyarakat kita. Jadi banyak penyelewengan yang berlaku. Jadi itu yang kita jadi masalah berbeza dengan dulu. Sebabnya tidak lain hukum Allah. Itu yang pernah saya dijemput menggantikan Ustaz Roslan Muhammad. Dia kena balik malam tu juga. Sepatutnya dia yang kena bagi ceramah di penjara besar Al-Astar Kedah. Jadi malam tu dia jumpa saya di Masjid Lubuk Kawah di Kubang Pasu. Lepas saya ceramah tu, dia kata minta tolong esok pukul 9 pagi tolong ganti. Dia kata dia kena tempat dia di penjara, dia kena balik malam ni, pihak Yusuf Melaya panggil balik. Jadi pergilah ganti dia ceramah untuk banduan laki-laki saja. Tak silap saya 1000 lebih banduan. Dia di tengah-tengah ada surau dalam penjara. Jadi itulah, dalam seramai-ramai banduan tu ada yang kurang dalam 7-8 orang. Di kalangan orang tua, tengok muka pun sedih tu, dah muka dah pucat, muka pun macam 5 purut dah. Tahu 5 purut? Yalah, kita dah tua jadi lagu tu lah kan. Esok kita pun haknya macam ni pun jadi gitu juga kan. Jadi kesian lah tengok dengan wajah yang macam tu, dengan pucat dia duduk depan ni. Duduk depan. Bila cerita dalam penjara ni tuan-tuan, untuk dia orang nak bagi sedarkan insaf ni, cerita neraka lah kan, cerita bab neraka, cerita balasan apa semua. Menangis dia kan. Jadi bila selesai ceramah, dia ajak makan dekat kantin dalam penjara. Saya tanya dengan ketua pengarah penjara, dia kata apa kesalahan orang tua-tua tadi tu tuan duduk depan? Oh, dia kata yang tu sumbang muhrim. Cucu dia dibantai, anak dia dibantai, dia tak kira. Jadi dia kata ada di antara mereka tu yang 10 kali pun ada lah, dia kata keluar masuk pakai baju yang sama, tapi tanggal dia punya nombor kan, nombor ni baju buang bubuh nombor baru. Lepas tu dia kata macam mana tu nak bagi dia orang supaya jangan berlaku lagi benda ni. Dia kata tak serik-serik je. Saya kata nak serik tak seriknya sebab hukum Tuhan tak buat. Hukum Allah tak dilaksanakan, tu yang jadi macam tu tuan. Bila datang hukum Tuhan, dia tak jadi macam tu dah. Pasal hukum Tuhan tak buat, itulah jadi. Makna hukum yang manusia ni tak selesai masalah, tak dapat selesai. Dia kata itu yang payah tu. Tak payah mana pun, benda dah ada lah, siap dah, dilaksanakan, dah tak nak. Jadi dia kata itulah, dia kata kita ikut arahan perintah, buat apa yang disuruh. Itulah dia kata. Selagi tak dijalankan undang-undang Allah, tak dibuat hukum Tuhan sebagaimana Allah perintah, ini masalah dosa besar, zina. Mari duduk dalam penjara, makan, minum, tidur baring, api air, semua ditanggung. Kan? Apa susah? Waktu dia selesa duduk dalam. Cuma mungkin mereka dikenakan beberapa tindakan-tindakan di segi undang-undang, dan ada kerja-kerja yang dilakukan dalam tu terpaksa dibuat kerja berat yang kena buat kan, selama dia tahan. Di soal siasat
Kemudian tu pula menghadapi masa tu kena sebat juga rasanya kan, undang tu. Tapi kena sebat pun tak menepati dengan syariat Islam. Sebat dalam penjara tuan-tuan, la ilaha illallah, habis tenaga tu. Tukang sebat tu habis tenaga. Dia punya angkat tu la ilaha illallah sampai berpusing badan, macam kita nak pukul bola golf kan. Sekali kena la ilaha illallah, saya tengok dalam rakaman video ditunjuk kan, 1, 2, 3, 4, 5 pecah rotan besar ni, ibu jari ni panjang 1 meter, masuk 5 pecah tuan. Tapi itulah dia orang ni pakar, dilatih, dia rotan satu tempat tu je. Kalau kita bersusun kan, tak, dia situ je. Sampai kata tukang sebat tu kadang-kadang darah mancut masuk dalam mulut dia. Kena 5, 6 nak boleh sampai 20 sebatan. Tenyak terus. Terpulai dia. Islam tidak begitu. Dia buka, dia tak boleh terbuka ni. Dia kena tutup rapat ni. Ketika kami diberi penerangan dalam di rumah Dr. Badrul Amin, masa tu dia dalam tahanan. Kebetulan malam tu saya ceramah di Masjid Taman Ihsan. Habis ceramah dia orang jemput ke rumah Dr. Badrul Amin untuk mendengar taklimat daripada Allahyarham Syekh Azmi. Syekh Azmi masa tu dia sebagai ketua hakim syariah wilayah Persekutuan. Tu nakik saya dulu, untuk guru saya tu masa di Kedah dulu. Jadi dia kata tak boleh terbuka ni, tutup macam ni. Dan jika sekiranya orang tu pula menghadapi hukum zina dengan kena sebat, dengan sebab di papan punggung ni, dia tu kurus, tak ada isi, dia kena alas sebat ke. Allah, indahnya Islam tu. Tapi kita hak yang dalam penjara tengok tu je habis macam rembat bola golf, betul-betul. Nak sampai 20 rotan terpulai tuan, senyap tu tak bersuara. Terus saya tengok dalam video, masuk rotan 6, 7, masuk 6 ke 7, menjerit Allah. Dia reti pula sebut Allah, sakit lah kan. Lepas tu pecah, mancut darah, pecah boleh. Jadi gitu. Berbeza dengan hukum Allah Ta'ala. Suruh dengan kes kerat tangan. Kes kerat tangan, dia walaupun perkara tu katalah dia dah curi kan, berlaku pencurian, ditangkap, dia kena tengok saksi. Yang zina pun sama juga, dia kena ada saksi. Saksi tu tengok sendiri perkara tu berlaku, bukan dia terima khabar daripada orang. Kemudian pula bila dia curi, katalah kadar pencurian yang berlaku tu macam mana, hakim akan detail habis tu sebelum dilaksanakan kerat tangan. Jika tak bersabit sungguh dengan kesalahan itu, dia dibebaskan. Dan bila kerat tangan pun, ni sahabat-sahabat kita yang duduk di mengaji di Madinah, yang belajar di Mesir, di Mekah, mereka tengok orang kerat tangan ni macam mana. Kita sangka kerat tangan dia letak berdebang macam kita potong ayam ni. Dah. Dia kata tangan ni dia potong ni, pisau yang tajam dekat sendi kita ni, diputuskan kulit dengan urat, ditarik keluar. Tajam pisau. Sekali torehnya tu ya kan, keluar. Sebab sendi kita ni mudah dengan kulit uratnya. Memang dilatih khas orang tu. Pisau yang setajam-tajam potong. Bila potong, dengan darah-darah tu dicuci, ada doktor ni balut, lepas balik. Sebab tu baru ni saya berforum dengan pegawai pejabat agama Al-Ustaz Kedah di Masjid Majidi, Sungai Layar Ujung, Tuan Haji Ahmad Faisal, pegawai syariah istibat syariah di pejabat agama Al-Ustaz Kedah. Dia kata dalam keadaan pelaksanaan hudud kerat tangan kan, kerat tangan, dengan
melaksanakan gitu, dia bila kerat tangan bebas, lepas balik ke rumah dia, dia boleh jalani hidup seperti mana biasa. Dengan dikurung dalam penjara, mana dia nak? Pastilah dia kata dia nak kerat tangan, boleh balik ke rumah. Tapi itulah, bila kita tengok dalam undang-undang Allah ni, bukan sekadar menjalankan hukuman, tapi mendidik masyarakat supaya menjadi insan yang mulia. Sebab bila dah jalankan hukum tu, dia tak pulang dah, tak ada dah. Itu apa sahabat kita seorang, dia kata zaman dia dulu belajar tahun 80-an di Mesir, tengok orang kat tangan, tapi dia mengaji, dia balik. Lepas dia balik duduk Malaysia, dapat tawaran mengajar di UAE Gombak. Lepas tu dia kata, tanya sahabat-sahabat kita yang masih di sana lagi, ada lagi tak hukum kerat tangan? Tak ada lah, tak bertemu lah. Jadi kadang-kadang sampai pelajar tu habis pelajaran satu kumpulan bertahun-tahun tak jumpa lagi dengan hukum kerat tangan. Itu rezeki masing-masing lah. Sama sahabat kita tu hari tengok kes orang pancung, dia pergi buat urusan umrah, tak silap saya, tapi berkesempatan bertemu dengan hukum nak dijalankan orang pancung kepala. Jadi dia kata, dia pergi kedai dia nak beli barang. Tuan kedai tu kata cepat-cepat. Orang Arab di Madinah pun pandai cakap Melayu kan. Dia kata cepat-cepat, hari ni ada 2 orang mau korban. Dia kata betul beli barang, nak tengok, mari ikut. Sahabat hak seorang lagi pula tak nak ikut, dia takut tengok. Dia kata tak boleh tak, saya tak berani tengok, takut. Kata sahabat ni terpulang pada entah, ana daripada rumah, dia kata dalam penerbangan sampai ke sini, sampai pijak di Jeddah, sampai di Mekah, di Madinah, ana doa minta Tuhan dipertemukan, nak tengok satu hukum Allah yang dijalankan. Akhirnya Allah makbul doa anak. Pulanglah, kalau tak tengok rugi. Allah pilih kita 2 orang ni, satu penerbangan ni Allah pilih kita 2 orang untuk tengok. Kalau tak tengok rugi. Pengajaran besar untuk kita, nak tengok macam mana hukum Allah dijalankan. Jadi kawan ni pun takut pejam mata, ikutlah kan. Sampai tempat sana orang dah beramai, dia kata tu Arab dia tarik tangan dia, sini kan, masuk tengok 2 orang, satu orang kerakyatan di sana sendiri, satu orang Pakistan. Kesalahan mereka berzina dengan bunuh orang, jadi hukum kena bunuh balik. Jadi dia pun rakam tengok kan. Tapi itulah dia kata, polis rampai habis, sampai dekat dia polis tak ambil dia punya kamera tu. Orang ni tak pergi, polis tak. Lepas tu pula kali yang kedua tu pula, tu Arab tu tarik naik tempat tinggi, sini lagi nampak naik tempat tinggi sikit. Tu dia rakamkan. Tengok macam mana dipancung kepala Allah, setajam-tajamnya pedang. Mata dibuat daripada perak. Tu Arab tu dah cerita, dia kata mata dia daripada perak, ulu dia daripada emas. Pegang, lepas tu dibaca kesalahan dia. Bila baca kesalahan dia, maka ditanya kepada pihak yang menerima hukuman, ada apa-apa yang nak dituntut ataupun yang ada apa-apa nak disampaikan pesanan. Tak ada apa. Oh, redha. Faham dengan undang-undang ni, dia pun faham. Jadi ikat tangan belakang, duduk macam kita lepas sembahyang iftirah, puluh kepala. Polis bawa pedang bagi kat tukang pancung. Polis simpan pedang. Dia pun ambil pedang, sak sekali. Allah. Sekali turun pedang, putus. Dia punya mengelumpur darah memancut, la ilaha illallah. Dia kata anak tengah duk pegang, duk rakam, bila putus, Allah, terkejut. Kena sakit jantung, pakai mati dia tu. Kita tak nak tengok. Mengelumpur ni tak tahu nak cerita. Darah memancut-mancut. Dia rakam benda tu, balik dia slide dekat surau bagi jemaah tengok. Orang perempuan pakai tutup mata, tak boleh tengok. Itu rezeki kita. Jadi orang yang dah pergi selama ni buat umrah, buat apa semua, tak pernah jumpa. Itu rezeki Tuhan nak bagi. Itu kata undang-undang Allah bukan sekadar menghukumkan, tapi mendidik masyarakat tak berani buat dah. Dia ada kesalahan-kesalahan.
Tapi kalau hak yang berlaku pun kan, tak cukup saksi, tak cukup syarat-syarat dengan kehendak hukum Allah, maka dia terlepas. Itulah keindahan Islam yang kita nak gambarkan. Oleh kerana tohmahan daripada masyarakat kita dalam negara kita ni, bila nak buat hukum Tuhan, macam-macam cerita. Dia kata buat gini tak patut, buat gini. Sebenarnya kita ni tak faham dan tak reti. Jadi bila tak reti, tak faham, kita kena duduk diam dan kena tanya kepada orang yang reti. Jadi itulah tuan-tuan, bila kita balik kepada pemerintahan Sayyidina Umar bin Aziz ini, ya, jadi dia bertanya, dia panggil Maimun bin Mahran ini tiap-tiap bulan 2 kali. Dia mari tanya macam mana gubernur yang dilantik, macam mana polis-polis, macam mana di penjara. Makna nak ambil tahu dari segi pelaksanaan hukum perjalanan yang berlaku. Itulah pemerintah yang adil, yang telus, yang dikatakan Imamul Adl, ya, menepati dengan hukum Tuhan. Kemudian Abu Lais meriwayatkan juga dengan sanadnya daripada Qatadah ketika menerangkan ayat dalam surah Al-Nahl, ya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, ayat itu gitu dalam Al-Nahl ayat 58, dan bila diberitakan kepada mereka mendapat puteri, maka ia bermuram wajah. Bermuram wajah maknanya muka mereka tu jadi wajahnya berubah hitam. Wajhu dikata wajahnya dalam keadaan berubah, muswadda wajah wa huwa qadhi, wajahnya berubah jadi hitam muka sambil menahan marah. Qatadah berkata, demikianlah perbuatan orang-orang musyrik. Allah mengungkapkan kepada kami kejahatan hati mereka. Adapun seorang mukmin, maka ia rela dengan pemberian Allah padanya dan berasa bahawa pilihan Allah untuknya lebih baik dari pilihannya sendiri. Dan pemberian Allah kepadamu, wahai anak Adam, meskipun berat bagi kamu lebih baik dari pilihan kamu sendiri, meskipun kami kira baik. Kerana itu bertakwalah kepada Allah dan relakan hati kamu, puaskan perasaan kamu dalam menerima hukum dan putusan Allah bagi kamu dan keluarga kamu. Baik. Jadi Abu Lais menyatakan ambil daripada Qatadah. Qatadah orang yang banyak telah mengambil di dalam tafsir disebut tentang Qatadah. Dia banyak menghuraikan dalam tafsiran ayat-ayat dan asbabun ayat. Ya. Jadi kalau kita buka dalam asbabun nuzul, bertemu dengan kisah Qatadah ni, dia banyak menghuraikan ayat Al-Quran. Jadi dia kata perangai orang-orang musyrikin masa jahiliah, bila isteri mereka tu bersalin melahirkan anak perempuan, berubah wajah mereka jadi hitam. Muswadda, wajah mereka jadi wahwa qazim, dalam keadaan hitam. Jadi takut dengan kelahiran anak perempuan. Sebab bagi mereka kata anak perempuan ni sial, kan? Mendatangkan sial kepada keluarga, menjadi malang dalam keluarga. Dan mereka malu masyarakat ketika terdapat anak perempuan malu, berubah. Dia boleh nak anak laki-laki tadi. Sebab tu yang kata dalam tafsir Al-Azhar, Abu Yahmka kata, bila dia nak bersalin tu dia korek lubang dah gali lubang dah, duk tunggu anak tu lelaki perempuan dia terus masuk timbul tanah. Sayyidina Umar zaman jahiliah dia pun tanam anak perempuan, tapi anak dia besar lah. Ramai tuan-tuan dalam sejarah ni pakai tanam habis, kan? Sampai Sayyidina Umar tu dah dia anak dia boleh jalan dah pun,
Dia korek lubang dengan baju tak pakai tu, berpeluh, berpalut dengan pasir di badan dia tu. Selesai korek lubang, naik ke atas, anak dia tolong kikis, buang, cuci badan bapak dia ni bersih. Dah bersih, sepak masuk lubang gitu, timbul. Itulah ya Allah tuan, tuan bayangkanlah macam mana. Sebab tu bila dia masuk Islam, ada ketikanya Sayyidina Umar ni menangis teresak-esak. Ada ketika dia gelak ketawa seorang-seorang. Sahabat tanya, kadang-kadang dia duduk bermurah, kenapa gitu? Dia kata ketika dia gelak ketawa tu mengenangkan zaman jahiliah, dia kata di keliling pinggang ni dibuat patung dengan buah kurma, buah tamar. Buat orang-orang, buat kepala, tangan, badan, kaki, duduk kangkang, ikat di pinggang. Pergi ke ladang buat kerja, letih-letih kerja, penat kerja, lapar, cabut kepala makan buah kurma. Sampai masa nak sembah beribadat, sembah patung. Itu yang dia ketawa, mengenang jahiliah zaman dia. Tapi bila dia murah sampai dia menangis, tak esak-esak mengenangkan. Dia tengok Nabi menjaga anak-anak perempuan. Tu hikmah Tuhan turunkan Nabi, anak laki-laki diwafatkan, tinggal anak perempuan. Nabi pelihara sampailah mereka boleh berdikari, sampai boleh berkahwin semua anak perempuan. Tu Allah nak mendidik masyarakat jahiliah Arab, bahawa orang perempuan bukan mendatang sial, bukan mendatangkan malam, bukan mendatangkan apa. Dia bergantung kepada pendidikan. Tu Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak dilahirkan itu di atas kesucian. Terpulang kepada bapa. Sama ada anak Yahudi kan anak itu, Majusi anak Nasrani kan anak itu. Pendidikan. Nabi pelihara anak dengan Umar bila tengok dia menangis. Tak esak-esak mengenangkan dia, tanamkan anak dia. Dan dicerita juga dalam kitab pendidikan anak-anak dalam Islam, yang dikarang oleh almarhum Syekh Abdullah Nasir Alwan. Seorang bapa bawa anak dia pergi berjalan. Bawa, dia kata jom. Anak dia nak mana? Pergi jalan-jalan. Anak dah boleh cakap, boleh jalan. Anak perempuan jalan, dia rupa jalan tu dia hasrat dia nak bunuh anak tu, nak tanam. Jalan pergi jumpa perigi, dia tahu dah tempat, mungkin dah dia tahu dah. Jumpa, dia kata ni. Dia pun tengok dalam perigi tu, kan, bapak dia tengok. Dia tanya bapak dia, banyaknya ikan. Bapak dia kata banyak ikan dalam. Jadi anak dia tak nak tengok. Anak dia pun tengok, tak sampai. Anak dia dah duduk ginjak tu, dia pun angkat kaki tolak masuk dalam perigi. Allah. Anak dia ginjak nak tengok, dia pun angkat kaki masuk, jatuh. Anak dia minta tolong ayah, tolong ayah. Dia dah berjalan balik. Tuan-tuan, itulah teruknya zaman jahiliah. Dia boleh dengar tangisan anak minta tolong dalam perigi tu, dia berjalan balik. Itu dikisahkan dalam cerita dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fil Islamiyah. Ramai kisah jahiliah yang dibunuh. Jadi mereka ni, sehingga kan Allah sebut dalam Quran, bila lahir anak perempuan berubah muka ibu bapaknya, malu, jadi muka tu hitam, merah padam, muram, dia duk tahan marah. Soal anak laki-laki perempuan bukan hak milik kita. Kita hari ni pun, ibu bapa yang ada hari ni kan, dia rancang dah nak cucu laki-laki. Yang anak dia sendiri pula nak anak laki-laki. Buat persiapan beli kain baju, beli ni untuk anak laki-laki. Sampai kita modern, punya modern sekarang, pergi jumpa doktor, tolong scan tengok anak laki perempuan. Itu bila menantu kita balik, anak kita balik daripada cakap dengan doktor, cakap kita tanya, macam mana? Laki perempuan? Anak kita kata perempuan. Kadang-kadang dia kata anak laki-laki. Yang hasrat ibu bapa nak anak laki-laki, tiba-tiba dia beritahu anak perempuan. Macam tak bermaya ya. Tak seronok, tak ceria pun. Pasal apa? Sebab tu kisah ni dalam ni, ayat-ayat ni, bila kita buka Quran, dia penawar dia Quran. Kalau kita tak kembali kepada Quran, dia jadi macam tu. Soal anak tu laki-laki ke perempuan, itu hak Allah yang menentukan.
kita terima seadanya. Dan bagaimana pula kata Allah, ada di antara mereka yang berkahwin lalu aku tidak kurniakan zuriat dalam keadaan mereka itu mandul. Dan ada pula ayat Allah kata aku jadikan mereka berpasang-pasang, dapat anak laki-laki sepasang, kembar kan, laki perempuan. Jadi semua ni adalah ketentuan Allah, itu hukum Allah, kita tak boleh lawan, kita kena terima. Tu kena redha. Itu tajuk kita, redha terhadap hukum Allah. Kita buat persiapan nakkan cucu lelaki, buat persiapan nak anak lelaki, tiba-tiba lahir. Kita pula nakkan anak lelaki, dapat anak lelaki, seorang anak tunggal. Punya sayangkan anak tu, jaga anak tu begitu sempurna. Harapan ibu bapa nakkan anak jadi doktor. Ini kisah dalam masyarakat kita. Tapi Allah menentukan hukum Tuhan. Anak dia baru berusia berapa tahun, dalam lingkungan 11-12 tahun itulah, pergi main dengan kawan-kawan dekat pantai, dekat tepi pantai, rumah dekat laut. Tak sedar air itu pasang, dibawa arus ke tengah. Anak kawan-kawan sempat lari naik, dia boleh berenang, anak dia tak pandai berenang. Kawan pun tak boleh tolong, dengan takdir Allah tenggelam. Seminggu kemudian baru jumpa, mati anak. Bila mati anak dia, tuan-tuan, mak bapak jadi gila, tak boleh terima ni ketentuan Tuhan. Itu kata qada dan qadar Allah, rukun iman. Ni pengantin tanya rukun iman ada berapa? 5. Ni rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar Allah. Itu ketentuan Tuhan. Kita nak buat macam mana kan? Kena terima. Mak dia jadi gila, pak jadi gila. Petang-petang ambil sikat, ambil baju, ambil minyak rambut, semua tunggu anak. Saya bangun orang, mandi, panggil nama anak dia. Sebab selalu macam tu, petang-petang dia mandikan anak dia, dah besar dah, mandikan anak, sikat, manja anak tunggal. Tapi bila anak mati, petang-petang sediakan bahan-bahan nak sikat rambut, suruh anak dia mandi. Yang si bapak pula petang-petang pula pergi dekat pantai tu, pergi cari anak dia, dia panggil nama anak dia. Panggil apa? Kawan dah tak ada dah meninggal dah. Jadi kita kena terima, tuan, tu ketentuan takdir Allah. Ada pula di antara kita yang meninggal anak dalam kandungan, itu hukum Tuhan. Kita ni, itulah cucu yang pertama, itulah anak dia yang pertama kan. Tiba-tiba meninggal dalam kandungan, kita jadi frust, kecewa. Kita nak frust dengan siapa, nak kecewa dengan siapa, nak marah dengan siapa? Hak Allah. Jadi sebab tu kita ni, tuan-tuan, dia kena balik pada hukum Allah, ketentuan Tuhan. Kena redha. Kalau kita tak redha, rosaklah iman kita kepada Allah. Ni bahaya tuan. Rosaklah iman kita kepada Allah. Jadi kita ni dapat anak lelaki, alhamdulillah. Dapat anak perempuan, alhamdulillah. Dapat cucu lelaki, cucu perempuan, alhamdulillah. Ada orang yang kahwin tu sampai semua hidup tak dapat anak kan? Macam mana? Apa perasaan dia? Lepas ambil anak angkat. Ada orang kahwin tak ada anak, ambil anak angkat, sampailah dibela anak angkat tu pula, dikahwinkan anak angkat tu, dia mati, ibu bapa ni mati, harta banyak, kebun getah ada, sawah padi ada, tanah kawasan untuk rumah ada. Anak angkat tu untuk dia dah buat surat semua dah, buat surat menyerahkan hak milik kepada anak angkat jika apa berlaku dekat dia mati. Rumah sewa ada, anak angkat itulah yang mewarisi segala-galanya kan. Sebab dia buat surat. Kalau tak buat surat, dia itu benda dia akan balik kepada amanah raya. Anak angkat dia tak boleh mewarisi harta pusaka, tak ada hak apa. Tapi dah dia buat surat, dapat ke dia. Itu tuan. Jadi sebab tu kita ni, ketentuan Allah, hukum Tuhan kita kena terima.
Sebab tu di dalam ayat Al-Quran tadi ni dikatakan bahawa inilah perbuatan orang-orang musyrik, ya, musyrikin. Kata Qatadah, Allah mengungkapkan kepada kami kejahatan hati mereka. Adapun seorang mukmin maka ia redha dan rela dengan pemberian Allah padanya. Ini beza kita. Orang mukmin, orang mukminah, dia redha, rela dengan apa Tuhan bagi. Kita tak mongok. Kita dapat gaji kita, pendapatan kita macam ni, redha. Jangan berbanding orang, kan? Itu hukum Tuhan, ketentuan Allah. Jadi kita buat sedih pula. Saya ni gini, keadaan gini, Allah, Tuhan kena redha lah Tuhan bagi, kan? Itu keadaan yang Tuhan beri kepada kita. Dan nak tunjukkan kepada kita, dia kata dalam ayat ini, kata Qatadah, bagaimana hati orang-orang musyrikin yang dia tak rela dengan hukum Tuhan, dengan ketentuan Tuhan. Allah berikan anak perempuan, dia tak boleh terima, sampai berubah muka, muram, hitam muka dia, merah padam muka dia. Nak marah kat siapa ni? Nak marah kat Allah. Allah Tuhan yang menentu, dia menjadikan kita, dan kita pun Tuhan buat. Dan dia berasa bahawa pilihan Allah untuknya. Begitu juga dia kata seorang mukmin akan rela dengan pemberian Allah padanya, dan berasa bahawa pilihan Allah untuknya lebih baik daripada pilihan sendiri. Jadi kita, tuan, Allah dah bagi sesuatu kat kita, itu pilihan Allah yang baik untuk kita. Mungkin kita kata kita gini-gini tak puas hati, Allah yang pilih, Allah yang beri. Kita nak kata tak elok. Kita siapa? Kita hamba dia, kita makhluk, kena terima hak adanya hak Tuhan bagi. Tak boleh kita nak marah. Itu pemberian Allah. Kita kata tak elok, Allah kata elok. Allah bagi. Dan pemberian Allah kepada kamu, hai anak Adam, meskipun berat bagi kamu, lebih baik dari pilihan kamu sendiri. Meskipun kamu kira itu baik, ya, kamu rasa berat, tapi itulah bagi Allah kata elok, baik untuk kamu. Kalau kita nak menjalankan hukum Allah, kena kerat tangan, kena pancung, kena sebat. Tu malam berforum dengan Tuan Ahmad Faisul, dia kata kita di Kedah, tapi memang keluar TV dah kan, 2 hari lepas keluar TV, Ahmad Faisul tunjuk, dia tunjuk gambar dia lah, dia bercakap dengan TV. Di Kedah dilaksanakan undang, siapa tak sembahyang Jumaat 3 kali ditangkap, dan akan didenda 1,000 atau penjara 6 bulan. Tuan Ahmad Faisul sendiri bercakap dalam TV, berita saya tengok petang tu. Cuma saya duk jadi orang sekarang, dia pandai tu, pandai putar belit. Dan dengan kuat kuasa undang tu, kita duk jadi tak berapa nak ni juga. Sebab apa? Bagi saya lah kan, merasakan bahawa kita kuat kuasa hari Jumaat, hari lain semayang zuhur, semayang apa, asar, maghrib. Jadi dia kata tak apa, tak semayang maghrib, tak semayang ni, tak kena denda. Sembahyang Jumaat kena pergi, tidak kena 1,000, 6 bulan penjara ataupun 6 bulan penjara. Jadi dia pekat pergilah sembahyang Jumaat, zuhur, maghrib, isyak, orang pekat tak semayang, tak semayang juga. Dia takut dengan tu. Kita takut macam tu di sebalik undang-undang. Padahal hukum Allah dikenakan semua kepada yang tak semayang ni, semua waktu, bukan waktu Jumaat saja. Di Kedah, di Perak pun dulu ada juga kan buat. Jadi kita ni betapa teruknya masyarakat yang mengaku Islam tapi tak boleh terima dengan ketentuan apa yang Allah fardukan pada kita. Jadi segala hukum Allah kita kata berat ni, itu kita kata Allah yang buat hukum tu baik untuk kita, baik untuk kita, baik untuk masyarakat. Kerana itulah bertakwalah kepada Allah, dan relakanlah hati kamu, puaskan perasaan kamu dalam menerima hukum dan putusan Allah bagi kamu dan keluarga kamu.
atas diri kita ke, dalam masyarakat ke, dalam keluarga ke, semua kita kena redha dan rela. Nah, sebaik-baik itulah hukum Allah. Yang Tuhan buat tu memang elok dan baik, yang boleh menjaminkan segala-galanya kepada diri, masyarakat dan juga negara, dunia amnya. Jadi elok insya-Allah. Jadi itu nah, jangan kita duk bunyi-bunyi, duk apa nama, bertikai. Ni yang menjadi duka cita pada kita ni pula. Orang mengaku Islam pagi petang siang malam, beriman kita sebut hukum Tuhan, dia tak percaya, dia bertikai. Bermakna iman Islam kita dah rosaklah iman Islam kita. Jangan main-main perkara ni, hak hukum Allah. Wallahu a'lam, insya-Allah. Disambung kemudian. Ya. Betul ke hukuman bunuh di perangai di raja terlepas daripada hukuman bunuh? Terima kasih. Dia hukum Allah ni tidak akan terlepas sesiapa sekalipun. Semua kena. Ya, dia tak berkecuali. Tak ada. Kalau dia kata gitu, itu tak betul. Tidak berkecuali. Semua kena. Raja ke siapa ke, semua kena. Kita semua hamba Allah. Kena. Wallahu a'lam. Tamam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim.